Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Wan Norzeti binti Wan Abdul Rashid selaku pensyarah saya dalam subjek HNF 3012 Falsafah Ilmu. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Jaafar Akmal bin Said, nombor matrik D202010192985, merupakan pelajar Fakulti Sains Sukan dan Kejuruteraan dalam jurusan Ijazah Sejarah Muda Sains Kejuruteraan. Di sini saya ingin menerangkan tentang perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisme. Sebelum kita pergi secara mendalam, marilah kita menelusuri fasa per fasa agar setiap apa yang dibincangkan lebih jelas. Saya akan mulakan dengan pengenalan epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi merupakan pecahan ilmu di bawah kerangka falsafah yang bermaksud falsafah kebenaran. Menurut Dewan Pustaka dan Bahasa Kamus Dewan edisi keempat, epistemologi bermaksud satu teori tentang pengetahuan, terutamanya yang berkaitan dengan kajian kritis tentang kesahihan, kaedah dan skop suatu pengetahuan. Epistemologi ini mempersoalkan perkara seperti apa dia itu ilmu, bagaimana kita memperoleh ilmu, bagaimana kita nak buktikan kesahihannya, dan apakah berkaitan ilmu dengan pembelajaran. Di dalam proses perkembangan epistemologi, sejak tamadun zaman purbakala telah wujudnya mazhab materialism dan idealism, iaitu pendekatan dialektik dan metafizik yang bertentangan. Melalui kedua-dua pendekatan ini, maka materialism dan idealism berkembang bersama-sama dengan empirism dan rasionalism, yang mana idea mereka dianggap lebih mantap dan lebih sistematik. Secara umumnya, epistemologi yang berlandaskan mazhab idealism akan menekankan penguasaan ilmu daripada kesadaran kepada kefahaman. Ahli mazhab idealism berpendapat ilmu yang didapati daripada pemikiran rasional atau pengalaman adalah satu ilmu yang bersifat subjektif, di mana mereka juga menolak ilmu sebagai refleksi otak manusia terhadap dunia secara objektif. Manakala epistemologi yang berlandaskan mazhab materialism akan menekankan pendekatan ilmu daripada kefahaman kepada kesedaran. So, ahli materialism memandang ilmu itu sebagai satu persepsi secara langsung dan refleksi yang pasif. Maka teori epistemologi mereka tidak dapat menghuraikan masalah ilmu rasional dengan tepat. Teori epistemologi yang berlandaskan materialism dialektikal meletakkan pelaksanaan teori sebagai tempat pertama yang menggunakan pendekatan dialektik, iaitu proses interaksi di antara tesis dan antitesis demi menghasilkan sintesis untuk menyelesaikan satu masalah semasa proses ilmu, iaitu mulai daripada persepsi yang menggerakkan pemikiran yang bersifat abstrak demi mendapat penyelesaian secara saintifik berkenaan masalah sumber, proses, tujuan dan fungsi ilmu. Teori ini yang berlandaskan empirism dan rasionalism merupakan dua mazhab yang paling berpengaruh terhadap pendidikan masa kini. Kedua-dua teori ini merupakan huraian falsafah secara sistematik yang berkembang di bawah konteks revolusi sains pada abad ke-17. Selain itu, kedua-dua pendekatan ini akan memberi pertimbangan utama kepada pencarian ilmu asas yang kekal, di mana pendekatan ini mempunyai modelnya yang tersedia antara model rasionalism. Model ini menarik perhatian ahli falsafah pendidikan mereka seperti Descartes, Leibniz dan Spinoza. Mereka berusaha untuk membentuk semula secara kritis segala ilmu manusia dengan mengaplikasikan pemikiran tulis asas dan aksiomnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Descartes, saya memikir maka saya wujud. Sedangkan ahli empirisme seperti Locke, Berkeley dan Hume menggunakan persepsi yang diperolehi daripada pengalaman sensori sebagai ilmu yang sebenar. Menurut Immanuel Kant, seorang ahli falsafah dari Jerman dalam abad ke-18, menggabungkan antara empirism dan rasionalism dalam teori epistemologi beliau dan mensintesiskannya di antara pengalaman dengan konsep. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan definisi yang terakhir, iaitu definisi rasionalism. Rasionalism adalah suatu kaedah pendidikan dan etikasi yang menyatakan bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Bertentangan dengan empirism, secara teorinya ia menafikan pengalaman pancaindera sebagai sumber pengetahuan. Konsep utama yang menjadi pegangan ini ialah kepercayaan terhadap kemampuan dan autoriti akal fikiran, iaitu alasan untuk mengikat ilmu dan kebenaran. Rasionalism mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari dan menanggapi kebenaran. Ia menganggap akal sebagai sumber yang paling tertinggi mencapai segala ilmu pengetahuan.
Rasionalisme yang berasaskan nilai-nilai saintifik menolak adanya wahyu dan mukjizat atas tanggapan bahawa kedua-dua ini dilihat tidak logik. Ukuran sama ada sesuatu itu saintifik atau tidak juga terletak pada sama ada ia logik ataupun tidak. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebutnya sebagai empirisme, iaitu pengetahuan tunggal dan tidak berubah, sesuatu dengan idea-idea abadi. Pengetahuan bagi Plato hasil ingatannya yang melekat pada manusia. Pengetahuan adalah pengenalan kepada akal hal yang sudah diketahui dalam idea abadi. Dengan demikian, untuk mengetahui, menyelidiki dan sampai pada pengetahuan sejati, kita hanya mengandalkan akal budi yang sudah mengenal idea abadi. Rasionalisme wujud dalam dua konteks dan bidang. Dalam bidang agama, rasionalisme difahamkan sebagai tindakan melawan pihak penting dalam sebuah agama. Lalu pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Yang kedua, dalam bidang falsafah, rasionalisme adalah melawan empirisme. Ia terutamanya berguna sebagai teori pengetahuan. Rasionalisme bertindak sebagai lawan kepada fahaman empirisme, di mana adanya berpendapat bahawa bahagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh paling jelas ialah pemahaman kita tentang logik dan matematik. Penemuan berkaitan kedua-dua bidang ini begitu pasti dan sahih dan tidak hanya melihat sebagai benar, malah kita melihat sebagai kebenaran yang tidak sahaja mustahil, salahnya malah bersifat universal atau sejagat. Fahaman ini mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan atheism, dalam hal bahawa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi perbincangan berkaitan hal kemasyarakatan dan falsafah di luar kepercayaan keagamaan atau tahyul. Meskipun begitu, ada perbezaan dengan kedua bentuk tersebut. Humanisme dipusatkan kepada masyarakat manusia, manakala rasionalisme tidak mengklaim bahawa manusia lebih penting daripada haiwan atau elemen alamiah lainnya. Ada rasional yang dengan tegas menentang filosofi humanisme dan anthropocentrism. Atheism adalah suatu keadaan tanpa kepercayaan akan adanya Tuhan atau dewa-dewa. Rasionalisme tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa-dewi, meski ia menolak percayaan apapun yang hanya berdasarkan iman. Di luar diskusi keagamaan, rasionalisme dapat diterapkan secara lebih umum, misalnya kepada masalah-masalah politik atau sosial. Dalam keadaan seperti ini, penolakan terhadap perasaan, adat istiadat atau kepercayaan yang sedang popular dalam kalangan masyarakat semasa menjadi ciri-ciri penting dari perspektif pada para rasionalis. Baiklah, selesai sudah kita selami tentang epistemologi, kita akan melompat ke dalam definisi empirisme. Empirisme adalah satu aliran falsafah yang menyatakan bahawa semua pengetahuan diperolehi atau berdasarkan pengalaman. Dengan itu, ia juga menyatakan bahawa semua kenyataan berkenaan pengetahuan terhadap dunia hanya boleh dijustifikasikan oleh pengalaman. Epicurus adalah tokoh Yunani yang menyebarkan aliran rasionalisme, berpendapat bahawa panca indera adalah asas kepada ilmu yang benar. Pendirian yang sama juga didukung oleh golongan Stoicism yang berdakwa bahawa sejak manusia dilahirkan, jiwanya ibarat kain kosong, tetapi akan menerima corak yang mewarnainya. Corak ini akan membentuk imej yang seterusnya melahirkan fikiran-fikiran tertentu. Baik Epicurus maupun Stoicism meyakini bahawa ilmu berpunca dari panca indera atau dari luar, bukannya dari akal fikiran. Tokoh-tokoh barat moden yang mengembangkan aliran empirisme ialah John Locke, yang menganggap manusia dilahirkan dengan akal yang kosong yang baru dicorakkan oleh pengalaman indera. Kemudiannya aliran ini turut didukung oleh David Hume dan Auguste Comte. Kemuncak aliran empirisme ialah kemunculan aliran positivisme oleh Auguste Comte, menulis 3 teori, 3 proses sejarah manusia yang bermula dari tahap teologi, diikuti dengan tahap metafizik, akhirnya tahap positif. Pada tahap positif inilah manusia dikatakan tidak lagi memerlukan agama dan spekulasi falsafah. Sebaliknya lebih memerlukan dan meyakini ilmu pengetahuan yang berasaskan pengalaman positif, iaitu melalui panca indera. Selepas itu, timbul aliran neo-positivisme yang menyambung tradisi empirisme Comte yang dikembangkan oleh kelompok Vienna Circle, yang menamakan aliran mereka positivisme logik atau empirisme logik. Perkembangan aliran positivisme dalam bentuk ekstrim telah melahirkan aliran Caesarisme yang hanya mengejar pengalaman indera sebagai satu-satu sumber ilmu pengetahuan yang sah. Okey, saya teruskan yang terakhir ialah refleksi peribadi. Refleksi peribadi yang saya boleh lakukan adalah saya menyokong kedua-dua fahaman ini. Kenapa saya menyokong kedua-dua fahaman ini?
Kerana bagi saya kedua-dua fahaman ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Kedua-dua fahaman ini mempunyai teori yang betul. Namun, tidak kesemua teori dari kedua-dua fahaman ini tepat. Sebagai contoh, menurut rasionalisme tentang pandangan tentang Tuhan, dia mengatakan bahawa seseorang boleh mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan dengan alasan yang semata-mata. Bagi saya, kita perlu mendapatkan bukti yang cukup dan tidak boleh percaya sesuatu perkara hanya dengan alasan yang semata-mata. Bayangkan jika alasan tersebut hanyalah sekadar rekaan semata-mata untuk menarik perhatian orang ramai. Apa yang akan terjadi? Dia akan memberikan impak yang negatif kepada orang ramai. Jadi hal ini akan menyebabkan banyak agama-agama yang dicipta oleh masyarakat sendiri. Berbeza dengan fahaman empirisme, ahli empiris akan mengatakan bahawa seseorang tidak boleh mempunyai pengetahuan tentang Tuhan dengan alasan yang semata-mata. Empirisme percaya bahawa semua jenis pengetahuan yang berkaitan dengan kewujudan boleh diperoleh hanya dari pengalaman. Jadi berdasarkan dari pengalaman, kita dapat mengumpul bukti-bukti tentang kewujudan Tuhan. Kedua-dua fahaman ini mempunyai teori yang tersendiri. Kita tetap boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan mengikut situasi tertentu. Jadi dalam situasi yang mendesak alasan yang boleh diterima akal atau alasan yang rasional boleh digunakan untuk menentukan sesuatu keputusan. Maka kedua-dua elemen ini perlu diseimbangkan bagi melahirkan seorang mahasiswa dan mahasiswi yang berkualiti. Itu sahaja dari saya, Muhammad Jaafar Ahmad. Terima kasih dan